Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senior. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat petang. Okey, terima kasih kepada yang masuk kelas petang ini. Okey, sebelum kita mula, ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Tak ada eh? Kita teruskan ya. Jadi yang tadi cikgu dah bagi senarai tu, mana yang ada video tu kamu boleh tonton video dia. Okey, jadi untuk petang ni cikgu akan buat yang ni dulu sekejap ya. Mungkin kamu lagi apa? Lagi 3 minggu lah, 2 minggu nak sekolah dah kan? Minggu depan tingkatan 5 masuk dulu. Lepas tu nanti apa? 2 minggu lepas tu rasanya tingkatan 3, 4 akan naik. Okey, so sekarang cikgu akan sharekan skrin. Okey, boleh nampak Okey, kita akan sambung sebab untuk 3.3.2 tu 3.3.1, 3.3.2 cikgu dah buat hari Selasa. 3.3.3 kehendak, keperluan dan kehendak pun cikgu dah beri dalam bentuk video. So yang ini ini cikgu nak terangkan sedikit penggunaan pendapatan ini. Seterusnya kita tengok penggunaan pendapatan boleh guna Jadi seperti yang cikgu dah sebut tadi, digunakan oleh individu untuk membuat perbelanjaan penggunaan. Jadi ada berapa? Jenis perbelanjaan ada 3 iaitu sama ada membeli barang tahan lama. Yang kedua, membeli barang tidak tahan lama. Dan yang ketiga, mendapatkan perkhidmatan untuk mencapai kepuasan maksimum. Sebab ini kita rujuk kepada individu kan. Bila individu, tujuan penggunaan dia beli barang ke, dia mesti untuk mencapai kepuasan maksimum. Jadi kalau kita tak habis belanjakan duit itu, kita boleh buat tabungan, kita simpan. Jadi duit yang tak habis selain daripada tabung, simpan di bank dan sebagainya, kita juga boleh gunakan duit tersebut untuk dilaburkan supaya duit tu nanti dia ada anak lagi banyak kan, buat pelaburan. Okey. So itu secara ringkas ada 3. So cikgu akan pergi satu persatu. Okey, kita pergi dulu perbelanjaan penggunaan individu barang tahan lama. Apakah yang dimaksud dengan barang tahan lama? Barang yang mempunyai jangka hayat penggunaan melebihi setahun. Jadi barang-barang yang tahan lama ni merujuk kepada semua barang yang boleh digunakan lebih pada setahun. Contohnya ayah kamu ada kereta kan? Kemudian contohnya kat sini kita ada gambar laptop kan? Jadi maknanya dia penggunaan tu sepatutnya lebih daripada setahun lah. Dan kalau kamu perhatikan dia sebenarnya cenderung kepada barang kehendak. Barang kehendak. Okey, sorry. 3.34 yang sebelum ni keperluan dan kehendak kan? Keperluan dan kehendak. So bermakna barang tahan lama ni sebenarnya lebih banyak merujuk kepada barang kehendak Maknanya dia sering ikut trend, ikut citarasa individu kan. Macam kalau kamu tengok telefon bimbit, handphone kan. Dia punya teknologi sangat cepat, sentiasa meningkat teknologi Jadi kalau kamu nak ikut nanti tiap-tiap bulan nak tukar telefon tetapi sebab barang tahan lama ni biasanya harganya lebih mahal jadi kita jaranglah taklah beli selalu. Okey, jadi contoh tadi telefon bimbit dan juga komputer riba, laptop Okey, seterusnya barang tidak tahan lama. Okey, kalau barang tidak tahan lama, barang yang jangka hayat penggunaan kurang daripada setahun jadi barang-barang ini biasanya cepat rosak, dia cepat habis.
Jadi kalau kamu perhatikan dia merujuk kepada barang keperluan. Barang keperluan ada 3 kan? Kalau kamu dah tengok video tadi, keperluan dan kehendak, keperluan senang je, ada 3 saja. Iaitu apa dia? Tempat tinggal, makan minum dan juga pakaian. Itu saja barang keperluan. Barang keperluan tak boleh tak ada. Kalau tak ada, apa berlaku? Manusia akan mati. Sebab itulah kalau kamu tengok tragedi kebakaran baru-baru ini di Kampung Baru Karak tu, first kali bila terbakar orang akan mangsa-mangsa semua dipindahkan untuk duduk di satu tempat yang diorang boleh buat tempat tinggal lah, sebab itu keperluan. Kemudian barulah ada mungkin diberikan bantuan pakaian dan juga makan minum kan. Sebab itu keperluan. Tak ada kalau lepas terbakar orang terus bagi kereta. No, tak ada. Mesti ada fikir dulu dia nak tinggal dekat mana, pergi rumah saudara ke ataupun dewan ke, kemudian makanan mereka, pakaian kan, sebab habis semua terbakar jadi perlu ganti yang keperluan dahulu. Jadi kat sini kita ada gambar apa ni? Kita ada gambar daging, ikan dan sebagainya. Cepat rosak. Dan biasanya contoh barang tidak tahan lama ni cepat rosak lah kalau kita rujuk kepada makanan. Okey, so itu yang kedua. Okey, sekarang kita pergi kepada yang ketiga iaitu perkhidmatan pula. Jadi perkhidmatan ni selain daripada perlukan barang-barang, kita juga perlukan perkhidmatan. Individu membuat perbelanjaan terhadap perkhidmatan yang dikategori dalam perbelanjaan tetap. Contohnya, dekat rumah kamu tengok mak kamu, ayah kamu setiap bulan akan pastikan bayar bil elektrik, bil air. Sebab itu juga kamu kira keperluan sebab air kita perlu untuk masak, untuk minum dan sebagainya, dan juga perlu untuk meneruskan hidup. Kemudian selain daripada itu mungkin ada juga di rumah kamu mungkin ada telefon, ada stream mix dan sebagainya, ada Unify kan. Internet lah. Maknanya itu contoh perkhidmatan. Kemudian nanti bila sekolah dah buka mungkin ada yang ikut van sekolah, bas sekolah dan sebagainya. Dan bila negara kita sudah dibenar untuk rentas daerah dan sebagainya, mungkin ada yang perlu pergi melancong dia dah lama duduk rumah dah pergi melancong, ataupun yang sakit perlukan ubat. Ini semua masuk dalam perbelanjaan penggunaan individu perkhidmatan dan kalau kamu tengok kat sini ada disebut dikategori sebagai perbelanjaan tetap Perbelanjaan tetap ni contohnya kalau dia tiap bulan dia tak ada kereta, dia memang sewa kereta misalnya. Jadi bayarlah bulan-bulan naik van pergi sekolah, pergi SMK Karak, naik van daripada kawasan perumahan. Jadi nanti cukup bulan ayah kamu bayar kepada toke dia lah. Itu contoh. Okey, boleh So ada 3. Apa tadi? Barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan. So ada 3. Ini adalah basic lah untuk kita berbelanja lah. Okey, kemudian kita ada tabungan. Jadi kalau duit yang ada tu kita tak belanjakan semua, maknanya sebahagian daripada pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Sebabnya sepatutnya duit yang ada tak boleh belanjakan semua. Mesti ada standby untuk kita simpan. Okey. Jadi tabungan apa dia? Pendapatan boleh guna tolak dengan perbelanjaan penggunaan ini rumus sebab untuk bab ini pun banyak rumus. Nanti cikgu nak kamu boleh list down kan semua rumus-rumus ataupun formula. Jadi senang sebab nanti dia melibatkan pengiraan. Okey. Jadi kita ada apa dia? Penggunaan pendapatan individu tadi. Sekejap ya. Kita contoh pengiraan Okey, katalah kamu diberi, jadi cikgu nak kamu sedia kalau boleh ada kertas dan juga kalkulator lah. Jadi sambil-sambil tengok ni kamu boleh praktis kira. Okey. Okey, cikgu beri masa 1 minit untuk kamu tengok soalan ni, dan kalau siapa yang tak ada lagi kalkulator depan dia, tak ada kertas ke, boleh sedia sekejap. Ni.
Boleh pergi ambil sekejap untuk sedang kamu nak kira. Okay? Okay, kita tengok kat sini contoh soalan ya. Harap kamu dah bersedia lah. Okay, jadual di bawah menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan potongan wajib Encik Fahrin bagi bulan Jun. Ingat kan semalam ataupun hari Selasa cikgu dah beritahu tentang pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan ditolak dengan potongan wajib. Ingat tak? Okey, jadi sekarang soalan ni dia nak 3 perkara. Hitungkan. Bila hitungkan, ingat ya, kalau kamu jumpa soalan nanti, kalau kata kunci ataupun kata tugas dia nak hitungkan, mesti bagi 3 benda. Pertama, formula atau rumus sebab akan dapat markah. Okay. Kedua, jalan pengiraan. Keempat, jawapan yang tepat dan juga unit lah. Kalau perbelanjaan ni melibatkan RM ni, jawapan kamu wajib ada RM. Tapi dalam pengiraan tak apa. Tapi jawapan last kali perlu letakkan RM. Kalau tak nanti kamu hilang markah. Okey, sebagai contoh kat sini, cikgu nak kamu cuba kira dulu. Okey, A ni jumlah pendapatan. Okey, jumlah pendapatan, Pandu Mati, mana satu pendapatan kat sini? Yang mana satu pendapatan? Gaji. Okey, gaji. Lagi? Bonus. Bonus. Ada lagi tak? 2 saja. Dividen. Betul lah. Dividen Gaji, dividen, bonus. Sebab kita jenis pendapatan kita ada 6. Jadi bonus ni sebenarnya biasanya dengan gaji sekali lah. Tapi kamu faham bonus ni orang bagi kita kan. Jadi dia sebahagian daripada pendapatan. Walaupun dalam yang kita dah belajar sebelum ni jumlah pendapatan ada 6. Bayaran pindahan, upah, sewa, boost food Bayaran pindahan, upah, sewa, faedah, untung, dividen. Bonus ni tak ada tetapi bonus ni understood dia adalah pemberian biasanya majikan kepada pekerja Okey, jadi ada 3 lah di sini. Betul tak? Ada tak yang lain lagi? Pendapatan. Jadi cara kamu buat, kamu kena senaraikan semua 3 ni. Lepas tu buat pengiraan. Jadi kamu jumlah pendapatan sama dengan tulis dulu butiran dia, gaji tambah dividen tambah bonus. Lepas tu sama dengan 5,000 tambah 120 tambah 1,600. Dapat berapa? Kira tak? Zayang, kira tak? 5172 kosong. Are you sure? 5172? 3 ni, campur 3. Ni 1,600. 6672. Itulah 5 campur ni 5,000 campur 1,000 dah 6,000. 7,000 Berapa? 5, 7, 20. Betul tak? 6. Bukan 6. 7, 20. 20. 6,720. Okey, mesti ada RM jawapan. Okey, sekarang kita tengok pendapatan boleh guna pula. Okey. Yokfe, macam mana kira pendapatan boleh guna? Apa dia punya formula, rumus dia? Jumlah pendapatan tolak jumlah potongan wajib. Okey, sekarang kalau soalan macam tu kamu tulis rumus tadi, kamu dapat tulis formula, kamu dah dapat 1 markah sebab soalan ni hitungkan. Jadi mula-mula sekali kamu tulis dulu formula, jumlah pendapatan boleh guna sama dengan macam Yokfe cakap tadi, jumlah pendapatan tolak jumlah potongan wajib. Okey. Jadi soalan ni senang, dia dah bagi total kan? Okey. Weng Jun, potongan wajib ada berapa? Weng Jun ada kan?
1.200. Yalah tak, itu jumlah dia. Cikgu tanya ada berapa? Ada berapa potongan wajib? Kita dah belajar Selasa. Ingat tak? Mesti tak ulang kaji. Siapa ingat? 4. Ada 4. Okey. Apa dia? Caluman Perkasa, caluman KWSP, Okey. zakat dan Zakat. percukaian. Satu lagi apa? Percukaian. Ha? Cukai pendapatan. Bukan percukaian. Cukai pendapatan. Cukai pendapatan Okey, very good. Okey, 4. Okey, kalau sekiranya soalan tu tak beri kamu jumlah potongan wajib, kamu kena kira sendiri Tapi soalan ni senang, dia baik. Dia terus bagi kamu. Jadi, berapa jumlah potongan, berapa jumlah pendapatan boleh guna tadi? Kamu dah ada jumlah pendapatan, ambil saja yang kita dapat dekat A tadi, tolak dengan potongan wajib, ambil yang ini. Tulis formula So, jumlah pendapatan boleh guna sama dengan jumlah pendapatan tolak jumlah potongan wajib. So, kita dah dapat tadi berapa? 6720 kan? Tolak 1,200 dapat berapa? PBG. Pendapatan boleh guna ni biasa kita panggil PBG pendapatan boleh guna. Dapat berapa semua? B tu? Dapat tak? Tolak saja. Berapa? Zayang dapat berapa Zayang? 5.520. Sekarang dah boleh kira, dah betul dah. Okay, good. Sama tak orang lain dapat? Sama. Okay, good. Okay, jadi macam mana nak kira jumlah tabungan C tu? Macam mana nak kira? Tadi kita dah sebut kan, cikgu dah sebut dah macam mana kita nak cari tabungan. Kamu main dengan formula tu. Sebab tadi cikgu kata kita nak cari apa? Okey, jumlah pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan tambah tabungan. Jadi kalau kita nak jadikan tabungan kita punya tajuk formula, jadi apa? Siapa tahu? Dia akan jadi jumlah pendapatan boleh guna tolak dengan apa? Perbelanjaan. Betul tak? Okey? Tak apa. Tunjuk Okey, ini yang tadi. Sebab tu cikgu cakap tadi, cikgu sengaja tak nak tunjuk lagi tadi supaya kamu buat. Okey, apa yang berlaku kat sini? Okey, sorry ni ada typo. 1,200 je kan? Ini 160. Sorry. Okey, tapi jawapan betul. Tapi kalau kamu buat nanti betul-betul lah, jangan ikut macam ni salah tulis Tetapi apa yang penting cikgu cakap gini. Jumlah pendapatan sama dengan gaji tambah dividen tambah bonus. Ini kira rumus, kamu akan dapat 1 markah. Okey, jalan kira kena betul lah. 5,000 tambah 160 tambah 1,600 Okey. Ada tersilap ni. Okey, jadi tapi memang RM672. Sebab tu hitungkan biasanya dia bagi 3 atau 2 markah. Jadi semua ni ada markah kalau betul lah. Kalau salah, dia tak bagi markah. Okey, kemudian jumlah pendapatan boleh guna. Jumlah pendapatan tolak potongan wajib macam yang kamu cakap tadi. So, yang inilah. So, betul RM5520. Tolak saja. Tapi maknanya mesti ada rumus, jalan kira dan juga jawapan tepat mesti ada RM kalau dia dalam bentuk duit lah. Okay? So yang ketiga tadi, kita nak cari jumlah tabungan ialah jumlah pendapatan boleh guna tolak dengan jumlah perbelanjaan penggunaan. Yang ini kita modify. Sebelum ni tadi cikgu tunjuk jumlah pendapatan boleh guna ialah jumlah perbelanjaan tambah penggunaan. Tapi sekarang kita modify sebab kita jadikan tabungan sebagai tajuk formula. Okey, jadi kita buatlah macam biasa. Apa perbelanjaan kita? Kalau kamu tengok balik soalan tu, kita ada apa? Yang mana satu perbelanjaan? Semua ni. Makanan, ansuran kereta, bil elektrik, air, telefon. Ini semua sekali. Ya? Lebih cantik kamu letak sekali lah makanan dalam jawapan tadi. Dan jumlah potongan wajib kita tak potong dah dekat sini. Ini bukan belanja dia dah potong siap-siap. Jadi kamu jangan tolak lagi sekali sebab ada pelajar yang silap bila kita kira tu dia tolak balik potongan wajib.
Okey. Dapat tak semua? Dapat tak ni? Dapat. Okey, good. So, tapi cikgu nak kamu buat lagi detail lah yang untuk 800 ni tadi apa? Tulis dulu dia punya butiran dia. Bawah baru kita letak nombor, senang. Ya? Jadi kita nak pastikan tepat. Okey, mudah saja kan? Panupati, boleh Panupati? Boleh cikgu. Okey, good. Mudah saja okey. Next. Kita tengok pula yang ni. Okey, petang-petang ni kita mengira supaya you tak mengantuk. Okey, jadual di bawah menunjukkan pendapatan, perbelanjaan, potongan wajib Cik Ayuni bagi bulan Julai. Okey, sekarang ni cikgu bagi kamu masa, kamu cuba buat dulu. Ikut macam contoh kita beri tadi. So dekat sini kita nak kamu cari jumlah pendapatan macam tadilah. Kenal pasti dulu. Kemudian jumlah potongan wajib. Cuma yang ini kamu kena kenal pasti. Sebab soalan yang sebelum ni dia dah bagi kamu. Dia tolong kamu dah bagi siap-siap. Sekarang kamu kena kenal pasti. Lepas tu C jumlah pendapatan boleh guna. Tolak A dengan B kan. Kemudian jumlah tabungan dia. Okey. Cikgu bagi kamu 3 minit. Boleh tak buat? Try. Try Dah siap ke? Okey, jumlah pendapatan dapat berapa? 7,630. 30. 7,630. 630. Semua dapat sama tak? Sama. Yang mana satu? Gaji, dividen, bonus kan? Bonus. Sama je. Okey, tak apa, kita cek dulu. Okey, potongan wajib dapat berapa? Penjun dapat 600. berapa? 600. 600. Yang mana satu? KWSP zakat. KWSP dengan zakat ada 2 saja. Jadi kalau walaupun dia ada 4 kan yang kita belajar, tapi kalau ada 2 ambil 2 sajalah. Okay, good. And then jumlah pendapatan boleh guna dapat berapa? Panumati dapat tak? Maknanya A tolak B kan? Jumlah A yang kamu dapat tadi tolak dengan B. Ya. Dapat berapa? 7,030. 7,030. Ya ke? 7,030. Betul tak? Sama. Semua sama? Betul kan? Okey, kalau jumlah tabungan? Jumlah tabungan dapat berapa? Buat macam tadi. Maknanya pendapatan boleh guna tolak dengan belanja. Baki dia dapat itulah tabungan. Okey, dah ada yang dapat. Yofe dapat berapa? 5,530. 2,000? 5,530. Okey, 5. Orang lain dapat tak? 2,530. Zayang dapat tak Zayang? 5,000 5,530. Sama juga. Okey, tak apa. Maknanya dah boleh kira lah. Okey, good. So tadi betul tak ni? Jadi ada tak kamu buat macam ni? Mesti ada jalan kira. You ada buat tak? Kalau yang tak buat, nanti buat ya. Sebab itu semua markah. Okey? Jadi kita mesti tally lah. Gaji ni 6,000 ni dia refer mana? Gaji. Okey, RM 130 refer mana? Dividen. 1,500 refer bonus. Dia mesti ikut urutan lah. Boleh faham ya? Okey. Kemudian jumlah potongan wajib pun sama. Kita letak dulu item dia, butiran dia apa dan tally lah. Kalau KWSP 500, yang depan ni mesti 500 lah. Jangan tukar. Jangan kamu letak KWSP campur zakat. Tetapi dia punya jumlah kamu terbalikkan. Mesti tally lah. Kalau KWSP ni 500, 500 lah dekat depan. Okey, boleh faham ya? Jadi 600. Okey, good. Cikgu nak kamu buat macam ni sebab ini semua markah. Okey? And then yang C tadi jumlah pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan tolak potongan wajib. Jadi kita ambil saja total, tak payah kira balik semula. Kita ambil saja total yang kita dah kira pada A tadi dan ini pada B. Jadi tolakkan saja
Bagus semua dapat. Dan jumlah tabungan, jumlah pendapatan boleh guna tolak dengan perbelanjaan penggunaan. Samalah macam yang pertama tadi. Ni cuma sini dia tak lengkap lah sebab dia tak list down betul-betul item yang ada. Ya. Jadi sebaik-baiknya kamu list down. 600 tu perbelanjaan apa, 500 tu apa, 400 tu apa. So jumlah tabungan dia 5,530. Bagus kan? Banyak dia boleh simpan. Dia belanja sikit saja orang ni. Nampak tak tu? Dia pendapatan boleh guna dia 7,000, dia boleh simpan 5,000 lebih. Dia belanja sikit saja. Tapi itu on paper. Kalau real life rasanya susah nak simpan begini banyak. Okay, any question so far? Ada soalan tak? Boleh faham kan? Boleh. Okay. Jadi kita habis dengan itu. Sekejap. Ada soalan tak setakat ni? Tak. Sebabnya boleh faham okey, sekejap. Cikgu tengok balik. Sebabnya nanti selepas ini cikgu yang lain lah akan ambil balik semula Keperluan kehendak tadi kamu kena tengok video Cikgu rasa tak ada masalah. Keperluan kehendak tu sebenarnya senang saja. Okey, jadi 3.34 3.35 faktor 3.35 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pun kamu tengok video Okey, ada satu lagi cikgu nak tunjuk hari ni ialah kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Okey? Okey. Jadi tadi kita cerita pasal perbelanjaan kan? Sekarang ini muka surat 178, kaedah pembayaran untuk pembelian barang Ini pun senang saja. Kamu pun biasa guna Kita tengok. Nampak kan slide kan? Nampak. Okey, ini contohlah ni iklan. Jadi ada beza. Tadi di supermarket, ini pula pembelian kereta. Okey, selalunya kalau orang nak beli kereta, dia beli macam mana? Macam mana cara orang beli kereta, Yokfei? Insurans. Secara kredit. Dia beli cash ke? Tak. Macam mana biasa you dengar orang buat? Nampak tak ni? Ada 7 tahun, ada 9 tahun. Apa benda ni? Insurans. Ansuran. Okay, maknanya dia beli secara Kredit. kredit, secara hutang kan? Okay, so inilah yang kita nak sebut dalam ni Okay, kita tengok. Jadi untuk 3.3.6 standard pembelajaran, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kaedah pembayaran secara tunai atau kad kredit atau kredit lah secara hutang. Okey, pembelian secara tunai semua orang tahu kita bayar cash. Maknanya pelanggan membayar dengan wang tunai sebaik saja menerima barang atau perkhidmatan. Dan cara ini paling biasalah, kamu pun biasa beli macam ni kan? Bayar tunai. Ada duit nak pergi beli nasi lemak RM2, bagi dekat makcik nasi lemak bagi kamu nasi lemak. Okey, itu bayaran tunai. Okey. Yang kedua adalah bayaran secara kredit. Secara kredit maknanya secara apa dia? Hutang. Okey, bayaran secara kredit bermaksud bayaran yang ditangguh untuk suatu tempoh masa tertentu, namun pengguna boleh menggunakan barang sebelum menjelaskan harga penuh. Maknanya macam contoh kereta tadi kan, walaupun dia baru bayar katalah kereta RM50,000, dia baru bayar deposit RM5,000,
dia dah boleh bawa kereta balik. Dia dah boleh guna. Ya. Jadi baki lagi yang lain tu dia bayar secara ansuran ya. Cikgu rasa pun tak ada masalah. Kamu semua faham apa dimaksud dengan bayaran secara kredit. Okey. Jadi kita nak tengok apakah kebaikan dan kelemahan pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Setiap dua kaedah pembayaran tadi, sama ada kita beli tunai ataupun kita beli secara hutang, kedua-dua kaedah ni dia ada kebaikan dan ada kelemahan dia. Okey, yang ini dalam kita nak highlight. Okey, sekarang kita tengok dulu kebaikan pembayaran tunai. Kalau kita bayar cash, apa kebaikan dia? Okey. Okey, kalau kamu mampu bayar secara tunai, kamu boleh dapat harga lebih murah, ya. Bila kita beli secara tunai, kita boleh tawar lagi. Kalau katalah kamu nak beli handphone, harga dekat kedai dia tulis dekat situ 500, tapi disebabkan kamu nak bayar tunai, mungkin kamu boleh dapat lagi kurang. Mungkin boleh diskaun sampai 450. Lepas tu dapat lagi casing free misalnya. Dapat lagi apa? Tempered glass. Screen tu. Okey, tu contoh kebaikan yang pertama. Yang kedua, belanja berhemat. Belanja berhemat lah ni. Belanja berhemat ni maknanya kita sebab kita belanja setakat duit kita ada saja. Maknanya kalau duit kita tak cukup, okey, forget it, tak payah beli. Kalau kita ada 500, 500 je kita belanja. Kita tak akan belanja lebih. Kita akan belanja sama ada 500 ataupun kurang. Okey? Belanja berhemah sebenarnya tu ya. Okey, kemudian bila kita beli secara tunai, kita boleh dapat diskaun lagi. Macam cikgu cerita tadi tu lah. Contohnya kalau kita beli secara tunai, okey. Boleh bagi berapa? Jadi toke pun akan bagi kurang lagi. Okey, kemudian kalau kita nak bayar tunai, semua kedai terima. Tak ada masalah. Jangan bawa duit palsu sudah. Kan? Okey, kemudian barang hak kita. Maknanya kalau kita dah bayar, okey kita punya. Sebab kalau contohnya kalau kita beli secara kredit, hutang, kereta tu tadi contoh, itu bank punya. Bukan kita punya. Sebab tu kalau kita tak bayar 3 bulan, bank akan tarik kita punya kereta. Maknanya bukan hak kita. Tapi kalau kita bayar secara cash, okey kita punya dah. Okey. Jadi harga lebih murah kerana tidak melibatkan unsur faedah sebab kita tak payah bayar bunga kan. Sebab bila kita bayar secara kredit, biasanya kita kena bayar dengan faedah dia sekali sebab tu lebih mahal. Walaupun kita nampak macam murah. Bayar sikit-sikit setiap bulan tetapi di dalam sikit-sikit tu dia dah masukkan faedah. Okey. Kedua, berbelanja secara berhemat, pengguna yang membeli secara tunai perlu berdisiplin semasa berbelanja kerana tertakluk kepada had perbelanjaan bersandarkan jumlah yang dimiliki. Itu yang cikgu sebut tadi. Jadi kalau kita setakat ada duit RM50, kita pun kena kena kira-kira dululah. Katalah kamu pergi makan. Pergi makan dekat kedai, restoran, kamu ada RM50, katalah kamu pergi KFC, mesti betul-betul yang mana ni, cukup tak ni? Kalau tak cukup, kita tak belilah. Itu maksud dia. Kemudian pengguna mungkin menikmati diskaun tunai. Itu panggil diskaun tunai bila kita beli secara cash, tauke bagi kita kurang, itu maknanya diskaun tunai apabila kita membayar secara tunai mengikut syarat diskaun. Okey, kemudian bayaran tunai diterima secara meluas berbanding belian kredit. Sebab tak semua kedai disediakan kaedah berhutang ataupun belian secara kredit. Jadi kalau kamu ada cash, kamu pergi mana-mana pun senang akan diterima dan barang terus menjadi hak milik pembeli kerana harganya telah dibayar penuh. Itu yang cikgu terangkan tadi. Ini huraian dia. Okay, next kita pergi kepada kelemahan. Kelemahan pembayaran tunai maksud dia apa? Kalau barang mewah kita tak mampu nak beli secara tunai. Dan akan menyebabkan inflasi. Kemudian hikmat lepas jualan ni nanti cikgu akan terangkan dan juga boleh menyebabkan rompakan kalau kita bawa duit banyak
Contohnya macam ni. Kalau sekiranya kita nak barang yang mahal-mahal, contohnya nak beli barang kemas mungkin kita tak kempunan lah nak beli sebab kita tak cukup duit. Kalau tidak ada belian secara kredit. Kalau semua cash, katalah kereta, tidak ada kemudahan pembayaran secara kredit, apa berlaku? Tak adalah orang pakai kereta. Nak beli cash 100,000, nak beli cash 200,000 dan sebagainya, 50,000. Okey? Itu kelemahan dia. Okey, kemudian tidak dapat melindungi diri daripada inflasi. Sebab kita keep on buying, beli, jadi akan menyebabkan harga meningkat. Okey. Kemudian kurang sesuai untuk membeli barang yang mahal seperti kereta kerana melibatkan jumlah wang yang banyak. Sebab katalah kamu nak beli cash 50,000. Jadi kamu bawa lah duit tu 50,000. So apa yang akan berlaku? Risiko duit tu hilang ataupun kamu akan diragut, dirompak. Pembeli sukar untuk mendapat perkhidmatan selepas jualan seperti membaiki atau mengganti barang yang rosak kerana penjual tidak bertanggungjawab selepas barang telah ditukar milik. Sebab kita dah bayar cash, jadi ada setengah-setengah penjual dikira lepas tangan lah. Itu barang hak kamu. Kamu pergi jagalah. Dia tak ada jaminan. Okey. Kemudian kita pergi kepada kebaikan pembayaran kredit. Kalau kita beli secara hutang, secara kredit, apa kebaikan dia? Okey, bayaran ansuran meringankan beban kewangan pembeli berbanding dengan bayaran secara tunai yang perlu dijelaskan sekaligus. So kalau kita ada kemudahan bayar secara ansur-ansur, okey, kita pun pergilah beli, boleh beli. Kalau tak, kita tak boleh nak beli. Okey, tak mampu kan? Okey, dapat menikmati barang walaupun harga penuh belum dijelaskan. Jadi walaupun kita baru bayar sikit, tapi kita sudah boleh guna barang. Okey, peningkatan taraf hidup pengguna kerana dapat menggunakan barang yang mahal seperti kereta dengan bayaran yang minimum. Menggalakkan pembeli merancang perbelanjaan kerana terpaksa membayar ansuran bulanan. So bermakna taraf hidup pengguna ni dikira meningkat apabila kehidupan dia lebih selesa. Mungkin dulu pakai basikal sahaja, tetapi disebabkan oleh ada pembayaran kredit, okey, mampu beli kereta. Maknanya beli kereta, okey, bulanan baru 400. Jadi boleh act lah dah ada kereta kan. Walaupun itu kereta bank punya. Sebab bayar ansur-ansur. Jadi bila ada bayaran bulanan, katalah 400, maknanya pengguna ni tadi dia kena disiplin. Okey, duit gaji dia 400 untuk bayar kereta. Okey, 200 untuk bayar penapis air koko misalnya. Dia bayar setiap bulan kan. Jadi dia ada menggalakkan perancangan perbelanjaan. Dia dah tahu dah apa kena bayar setiap bulan. Kalau tak nanti barang tu ditarik balik. Okey? Dan pembeli boleh menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan atau memulakan perniagaan. Sebab ada juga orang yang nak mula berniaga tapi dia tak cukup modal, jadi dia beli barang secara kredit, secara hutang, kemudian dia gunakan barang itu untuk berniaga dan sebagainya, so dia boleh menghasilkan pendapatan. Okey, itu kebaikan dia. Okey, bagaimana pula kelemahan atau keburukan pembayaran kredit? Pengguna terpaksa membayar jumlah yang tinggi kerana dikenakan faedah. Kemudian mendorong pengguna berbelanja melebihi kemampuan dan menyebabkan pembaziran berlaku. Sebab dah boleh hutang, walaupun barang tu dah ada kat rumah, tapi sebab kita nak lagi yang satu. Sebab tak apalah, boleh hutang. Bayar pun sikit je setiap bulan. Jadi secara tidak langsung pengguna ni nanti dia berbelanja melebihi kemampuan. Nampak macam tu, last dia akan dibelenggu hutang. Okey? Kemudian disebabkan bayaran ansuran perlu dibuat setiap bulan, pengguna terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain. Sebab duit yang dia ada, dia kena save ataupun kena sediakan untuk bayar hutang. Jadi dia tak boleh nak guna untuk benda lain. Jadi dia tak boleh tangguh perbelanjaan bayaran ansuran. Kerana apa? Macam cikgu cakap tadi, barang itu boleh ditarik kalau tidak bayar. Biasanya 3 bulan. Selepas 3 bulan berturut tak bayar, barang tersebut akan ditarik.
Macam-macam lah, kadang-kadang ada orang ambil perabot, ada yang kereta dan sebagainya. Okey? Jadi itu dia. Jadi ini ada sedikit maklumat tambahan ya. Pembeli membayar secara terus, sama ada maknanya secara terus tadi boleh guna cash, wang tunai, ada juga gunakan cek, ada yang menggunakan debit langsung dan juga kad kredit. Yang ini kita dah belajar sebelum ni kan, dekat bank tu. Fungsi wang. Okey, kemudian untuk peniaga, kebaikan tunai dapat elak hutang lapuk ataupun pembeli mati atau muflis. Okey, kalau sekiranya premis perniagaan itu dia tidak benarkan orang berhutang, jadi dia terus dapat duit lah. Yang sepatutnya dia dapat, dia terus dapat. Tapi kalau dia bagi orang lain hutang, tengok orang hutang tu sudah mati kah, sudah muflis kah, last-last semua tak bayar. Jadi rugilah kepada peniaga. Kemudian modal pusingan tinggi, stok barang baru banyak. Dia kena stok dia ada, orang beli-beli tapi duit tak masuk sebab orang hutang. Boleh faham kan? Jadi bila bayar cash, urus niaga lebih mudah, dia punya cash flow, aliran tunai dia sehat lah. Dia sentiasa dapat duit dan rekod lebih mudah ya, dia nak catat. Sebab kamu pun belajar account kan? Jadi dapat elak hutang lapuk dan sebagainya. Okey? Rasanya cukup lah. Nanti kamu boleh baca sendiri. Okey, so untuk yang untuk yang lain-lain tu, nanti insyaAllah cikgu yang akan ambil alih akan sambung. Nanti kamu boleh beritahu, ya, kamu akan sambung pada ni lah, pengiraan kan, yang fitur. Maknanya hari ni kita habis sampai muka teks muka surat 179. Jadi nanti kamu boleh start dengan fitur ekonomi dalam pemberian kredit. Maknanya fitur ni dia punya features, dia punya ciri-ciri apa yang kena ada dalam pembelian kredit. Macam contoh kalau kamu tengok orang nak beli secara hutang, dia kena ada deposit. Deposit tu kalau kamu tengok dalam buku teks tu ada disebut bayaran pendahuluan. Tetapi ada setengah barang tak perlu deposit. Dia letak situ zero deposit. Kita sign borang saja, ada agreement. Selepas dah setuju, okey, boleh bawa barang balik. Okey. Jadi itu saja untuk yang ni. Kita stop di sini sekejap ya. Okay, so thank you kamu empat orang ni lah yang memang rajin masuk kelas. Okay, so congrats. Okay, Lee Yok Fei, Sun Ziyang, Manumati dan juga Chan Wenjun So I wish you all the best. So today is my last class with you. Jadi cikgu pun nak minta maaf kalau cikgu ada buat silap, ajar macam tak berapa you tak faham sebab kita sempat jumpa 2 kali saja kan dalam kelas. Ya, sebab cikgu datang awal bulan April, cikgu terus sibuk marking. Ada tugasan rasmi Kemudian sebulan lepas tu dah habis kerja-kerja rasmi, nak masuk kelas tiba-tiba PDPR bermula. Ya. Jadi cikgu harap sempat berapa bulan lebih kurang dalam 5 bulan tu lepas tu campur cuti lagi. Cikgu harap adalah benda kamu belajar daripada cikgu. Okey, jadi untuk hari ni cikgu nak minta sorang-sorang lah cakap sikit, nak komen ke sebelum cikgu tutup kelas kita. Okey, Yok Fei boleh, Yok Fei dulu. Say something. Yok Fei? Cakaplah. Siapa nak mula dulu? Ladies lah dulu. Manumati lah start dulu. Cakaplah apa-apa. Boleh Manumati? Cakaplah sikit. Terima kasih untuk ajar kita, cikgu. Terima kasih untuk ajar kita. Okey. Nanti salam cikgu untuk kawan-kawan lah. Sebab diorang, cikgu tak tahulah, mungkin diorang tak suka cikgu ajar, diorang tak mau masuk. Okey, jadi tak apalah.
Weng Jun, tak nak cakap? Tak. Cakaplah something. Itu cakap. Boleh faham tak cikgu ajar, Weng Jun? Boleh. Okay, good. Yofe? Ha? Yofe pun tak mau cakap. Tak ada dah? Okay, so you wish me luck. Okay? Cikgu akan, hari Isnin cikgu akan mula kerja barulah di Pejabat Pendidikan Bentong. Nanti kamu ni, tak apa, nanti kamu 4 orang ni cikgu nak bagi lagi hadiah sebab rajin masuk kelas. Tapi mungkin ambil masa sikit lah. Cikgu akan bagi sikit lah cenderahati. Okay? Okay, thanks. Thanks for everything. Teacher pun minta maaf kalau ada salah. Okay? So, kalau kamu ada nak tanya, don't hesitate. You can always ask me. Jadi boleh ikuti cikgu punya kelas di YouTube sebab ramai yang macam tahun lepas pun ramai juga student satu Malaysia. Mereka pun boleh berjaya lah ikut kelas kita. Jadi kamu boleh ikut. Daripada kamu tengok telefon, main game saja, tengok K-pop saja, tengok anime, baik kamu tengok belajar punya. Boleh install dalam telefon. Install dalam telefon dapat apa? Dekat apa tu? Apps tu. Apps Academy YouTuber. Semua ada situ. Semua subjek. You nak tengok Princess Account, nak tengok AdMaths, semua ada. Ya? Ikut topik. Okay, so that's all for me. Cikgu ucapkan good luck and all the best. So be a good son, be a good daughter to your parents. Dengar cakap cikgu. So good luck. Cikgu rasa mungkin lagi 2 atau 3 minggu lah. You tak habis vaksin lagi kan? Mungkin selepas you habis vaksin nanti dah boleh naik sekolah. Okay? Tapi gile-gile lah. Mungkin hari minggu ni pelajar ekonomi datang. Cikgu tak pastilah macam mana sekolah buat. Tapi nanti guru kelas kamu akan bagi tahu. Okay, so that's all for me. Take care everyone. Stay safe Okay, so ini kelas cikgu yang memang terakhir lah sebagai guru sekolah. Lepas ni cikgu tak ajar dah student. Tapi kelas YouTube cikgu masih on. Okay, thank you Leok Fei, Sun Zeyang, Panumati and Chan Weng Jung. I wish you all the best. SPM 2022 kan? Mungkin you duduk 23. Okay, that's all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih Bye-bye. cikgu. Bye. Okay, take care semua. Bye.